menghubungkannya dengan didaksi atau induksi adalah didaksi dan induksi. Anda biasa dengan induction proving secara induction kan? Induction proving. Biasa dalam MTH 3200 diajar pembuktian secara induction, dan selepas itu anda akan menggunakannya dalam semua subjek math. Biasa kan? Biasa atau tidak? Ya, biasa doktor. Induksi itu maksudnya daripada yang kecil, sebab tu kita mulakan dengan N. Assume M equal to 1 truth. Then kita andaikan N adalah benar. Kemudian kita perlu buktikan N plus 1 truth dengan menggunakan dua maklumat di atas. Betul kan? Daripada yang kecil, sederhana, kita buktikan yang besar. Boleh ikut tak? Boleh ikut atau tidak? Boleh ikut atau tidak? Boleh. Sebagai contoh, kita melihat diri kita, tangan saya boleh bergerak. Bergeraknya tangan saya adalah kerana ada oksigen dalam tangan, ada darah, ada otot dan ada tulang yang menyebabkan berlakunya pergerakan tangan saya. Sampai kita boleh detect bahawa pergerakan itu diarahkan oleh otak saya. Otak saya mengarahkan tangan saya menggenggam. Tetapi siapakah yang mengarahkan itu? Bukan saya yang mengarah arah tangan saya bergerak semua kan. Yang mengarahkan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. So daripada kecil, daripada yang kita nampak kepada yang besar, itu adalah induksi. Manakala didaksi adalah daripada perkara yang besar, Tuhan menjadikan alam ini dengan terjadinya, dengan melihat alam ini daripada tiada kepada ada, dan dengan melihat alam terbinanya langit terbentang luas, alam ada matahari dan sebagainya, maka muncullah unsur-unsur yang kecil daripada langit, bumi, lautan, lepas tu tumbuhan, lepas tu muncullah daripada besar kepada kecil, yang menunjukkan bahawa segalanya datangnya daripada Tuhan. Itu dalam konsep pemikiran yang sebenar. Sama ada mana-mana agama juga bercakap berkenaan dengan alam ini, mengajar manusia berfikir untuk kenal Tuhan. Saya mengajar juga sekelas sejarah matematik, sekelas falsafah sains ya. Okey, dan matematik itu dibahagikan kepada 5. Ini dibahagikan, matematik dikatakan ada mempunyai 5 cabang. Ini yang membahagikan ini adalah Aristotle, Pythagoras, dan termasuk tokoh Islam iaitu Al-Khwarizmi, Ibn Sina. Ibn Sina adalah seorang ahli matematik ya. Ibn Sina, Ikhwan As-Safa. Ikhwan As-Safa adalah golongan yang Ikhwan As-Safa ini adalah satu kelompok manusia yang mengkaji berkenaan dengan ilmu secara menyeluruh. Mereka bersetuju daripada Aristotle, Plato, Pythagoras, itu dalam tamadun Yunani. Mereka bersetuju bahawa matematik terdiri daripada mantik, aritmetik, mantik diulang 2 kali mantik, aritmetik, geometri, astronomi dan juga muzik. Itu adalah asas kepada matematik. Dan yang kita belajar hari ini hanya kita menyentuh kepada satu juzuk yang kecil, iaitu aritmetik sahaja. Sebab itu bila kita melihat, sangat sukar untuk mencari universiti ataupun jabatan matematik atau jabatan pelajar matematik, kerana kita hanya menyentuh juzuk yang kecil. Bila saya tanya anda tahu pengiraan campur tolak dan sebagainya kan? Dan matematik itu berkaitan dengan nombor, simbol dan sebagainya. Walau simbol itu datang kemudian ya, pada bila ilmu sudah sampai ke barat, nak muncullah simbol-simbol itu
Dan kita tidak tahu berkenaan dengan geometri. Malah kita rasa astronomi itu adalah ilmu yang sangat jauh dengan kita. Apatah lagi muzik. Terus kita campakkan muzik itu bukan dalam bidang sains. Hari ini muzik bukan di fakulti sains, tapi di fakulti ekologi, fakulti kemasyarakatan. Boleh ikut dah? Walhal asalnya dia di dalam matematik ya. Dan pemahaman ini diterima oleh seluruh ahli falsafah matematik, termasuk di peringkat Malaysia. Kita ada seorang tokoh yang sudah pencet dan sekarang ni dia menulis puisi matematik, puisi dan matematik, iaitu Profesor Abdul Latif Samian. Dia juga di dalam bukunya dia juga bersetuju meletakkan muzik itu di dalam matematik. Dan saya apabila dinyatakan muzik dalam matematik, saya ni susah sikit nak terima, dan akhirnya saya diminta untuk membuat kajian dan saya meminta pelajar saya membuat kajian, dan sehingga saya membawa saya ke Korea yang bertemu dengan Profesor Shin di Korea yang juga membuat kajian dalam matematik dan muzik ya. Dan kita dapati memang ada hubung kait yang sangat rapat. Dan salah seorang lagi yang yang tulang belakang kepada kajian matematik dan muzik saya adalah Profesor G. Mazola daripada Switzerland. Sebelum saya membuat kajian matematik muzik, Profesor G. Mazola sudah 2 kali datang ke Malaysia untuk memantau bidang research saya di dalam pure mathematics. Dan beliau adalah seorang tokoh dalam pure mathematics, algebra dan sebagainya. So bila saya sudah habis PhD dan dalam tempoh 3 tahun selepas saya habis, saya membuat research di dalam matematik muzik. Dan Profesor Isamuddin Rahimov, iaitu supervisor saya daripada Uzbekistan, dia sangat bersetuju, tapi dia kata ada 2 orang yang boleh saya hubungi berkenaan dengan ini, iaitu seorang itu Prof. Bude. Prof. Bude juga pernah datang ke Malaysia bersama saya untuk membuat research. Research saya adalah research berkenaan dengan algebra dan geometri. Sangat sukar, akhirnya saya tinggalkan geometri, saya ambil algebra sahaja. Dan G. Mazola, Prof. Burde, dia kenal saya, dia kata dia hanya tertarik dengan muzik tetapi tidak pernah membuat kajian mendalam berkenaan dengan matematik muzik, dan dia juga mencadangkan hubungilah Profesor G. Mazola. Dan apabila saya menghubungi Profesor G. Mazola, dia masih ingat di Malaysia orang yang membuat research bersama dalam bidang dia adalah saya. Dan dia memberi galakan dan banyak bahan yang masa itu pelajar saya adalah pelajar FIP yang membuatnya. Kami attach juga dengan seorang pemuzik yang selalu muncul dalam Raja Lawak. Saya tak pernah tengok Raja Lawak ya, tapi saya terkenal lah pemuzik itu. Dan akhirnya, dan diakui juga oleh pemuzik itu, dia kata dia mengajar di akademik muzik, akademik muzik ya. Dululah dia mengajar di situ. Dia kata pelajar dia, kalau pelajar itu pandai matematik, sangat cepat dia belajar menghasilkan muzik ya. Okey. Dan selepas itu, selepas kajian saya, maka Kim selalu menyebut kembali di dalam beberapa soalannya bahawa matematik, salah satu cabang matematik adalah muzik ya. So dapat tentangan yang sangat hebat, termasuk daripada Jabatan Matematik sendiri tempat saya bekerja. Muzik matematik, satu tanda soal yang sangat besar ya. Dan saya seorang yang suka dengan cabaran. Doktor, stop. Dengar ke? Buktikannya. Ya, Syafiq? Putus. Terputus kat mana ya? Tiga 30 saat yang lalu. Lebih kurang. Apa dia? 30
31 Sampai mana? Matematik muzik 30 saat yang lalu. Masya Allah. Matematik Satu muzik. minggu yang lalu. Matematik muzik apa dia? Tu. Dah habis yang Raja Lawak tu, lepas tu fakulti muzik. Tu. Okey. Membuat research berdasarkan ilmu yang ditinggalkan oleh masyarakat kita adalah satu cabaran yang sangat kalau kita orang yang tidak kuat memang tidak tinggalkanlah. Tapi disebabkan oleh keyakinan kepada ilmu, saya teruskan juga research tersebut dan ditambah dengan kesungguhan pelajar FYP untuk membuat research. Hasilnya saya telah terbitkan di dalam chapter of book di UKM, diterbitkan di UKM dan kajiannya diambil ke fakulti Sekolah Permata Pintar, salah satu yang dilaksanakan di sana. Boleh dengar ya? Boleh ya? Boleh dengar ke? Semua boleh dengar ke? Boleh, boleh doktor. Boleh doktor, boleh. Saya teruskan ya. Okey, kita lihat matematik sini dia tidak boleh lari daripada tamadun. Anda sudah lupa sekolah menengah dahulu anda belajar beberapa tamadun kan? Tamadun Rom, tamadun Yunani, tamadun India, tamadun Babylon dan sebagainya kan? Ada belajar? Sudah lupa? Ada. Ada doktor. Cuma Dah lupa. dalam pelajari ketamadunan itu kebanyakannya menceritakan berkenaan Tuhan mereka, bangunan mereka, penulisan sedikit sahaja. Ilmu yang diorang jumpa. Asas segalanya adalah pemikiran. Asas Tuhan ia berasas daripada pemikiran. Dan asas mereka membina bangunan yang sangat unik. Kalau di India berbeza daripada di China, berbeza daripada di dalam tamadun Babylon, sehingga kalau Babylon itu dia boleh menghasilkan bangunan yang menaikkan air ke atas taman tergantung untuk isterinya, dan berbeza daripada bangunan di Mesir purba. Dia ada bangunan piramidnya yang kekal hingga hari ini. Dan actually kita juga ada bangunan yang kekal, yang sudah lama dan kekal, iaitu Borobudur, tapi tidak diwar-warkan di dalam sejarah ya. Dan asas kepada perkembangan ketamadunan ini adalah berfikir yang diasaskan kepada matematik yang memenuhi ini ya. Yang tadi tu. Yang memenuhi arithmetic, semantik, geometri. Geometri ni hal yang berkaitan dengan alam bawah ya. Astronomi, alam yang tinggi, dan muzik, hiburan. Tiada manusia pun tidak tersentuh dengan hiburan. Sebab tu bila saya pergi ke luar negara, kemuncak kepada menyambut tetamu, mereka akan memperkenalkan hiburan. Itu adalah salah satu benda yang saya tunggu lah kan. Sebab daripada hiburan itu kita boleh tahu budaya mereka kan, dan di mana tahap ilmu mereka. Dan matematik ini berkembang selari dengan perkembangan tamadun manusia. Tamadun besar manusia mencatat pencapaian gemilang dalam matematik. Tak ada pun satu tamadun itu naik tanpa matematik. Dan apabila kita melihat orang bercakap berkenaan dengan tamadun, akan didedahkan dengan tamadun Mesir purba ya, bukan Mesir yang ada pada hari ini ya. Tamadun Mesir yang megah dengan pencapaian mendalam dalam geometri, di mana mereka membina piramid. Piramid itu dibina asasnya adalah daripada dia bina seperti puzzle, digabungkan beberapa struktur geometri yang digabungkan antara sama lain seperti puzzle sehingga membentuk satu piramid yang kekal sehingga hari ini.
dan rahsia pembinaannya bila masuk ke dalam piramid itu pengudaraannya sangat nyaman, tidak perlu menggunakan aircon dan kekal sehingga hari ini. Dan saya belum menjejak kaki di Mesir, tapi saya sudah menjejak kaki di Borobudur. Pembinaan Borobudur juga mirip yang sama, sebab itu berlaku gempa bumi, berlaku gunung berapi, tidak pernah menggoyahkan piramid Borobudur tersebut. Struktur dia masih kekal, dan bila saya naik ke puncak, saya tersentuh dengan satu blok batu dia, memang saya melihat kita boleh keluarkan blok batu itu. Cuma saya usaha untuk keluar dan saya kena marah di pemandu pelancong lah. Dan bila saya melihat hal yang sedemikian, saya dapati bahawa benarlah ilmu yang saya pelajari bahawa pembinaan yang kekal itu dibina daripada struktur yang dalam bentuk yang dipanggil sebagai puzzle. Hari ini kita geometri yang dibina bergabung-gabung yang hari ini kita panggil sebagai puzzle. Dan kalau kita lihat pembangunan rumah-rumah orang zaman dahulu juga sama ya, boleh dipindah-pindah, tak pindah, pasang balik dan dipindah dalam struktur dia masih cukup. Dalam tamadun Yunani, rahsia yang di dalam tamadun Yunani ini adalah satu negara yang sudah hilang ya. Dan dalam peta yang ada Yunani hari ini yang sangat-sangat kecil, anak saya pernah tunjuk peta itu Yunani yang sangat kecil dan anak saya tidak percaya ini adalah Yunani asal. Itu bukan Yunani asal ya, itu adalah perkenalkan ini negara Yunani. Sebab dalam ilmu mereka tidak boleh menutup satu negara yang dipanggil Yunani ya. Yunani dahulu dia antara Jordan, Iran, Iraq, dia di sekitar Laut Mediterranean. Di situ adalah tempat Yunani ya. Kalau ada kesempatan nanti saya akan tunjuk gambar peta, sebab kalau kita tidak biasa dengan peta, kita tidak dapat menggambarkan perkembangan ilmu ini ya. Dan salah seorang tokoh Yunani yang akan kita cerita secara detail dalam kuliah ini adalah Pythagoras. Dan penemu Pythagoras adalah insan yang sangat rapat dengan rahsia alam dan nombor. Nanti akan ada satu bab yang kita fokus berkenaan dengan Pythagoras. Dalam tamadun Islam ini datang tamadun Cina lebih awal ya, tamadun Hindu pun juga lebih awal, tamadun Islam datang kemudian ya. Tamadun Islam dia megah dengan sistem perpuluhan dalam sistem nombor moden. Walaupun dalam kajian pada hari ini sudah wujud sistem perpuluhan puluh ratus ribu itu dalam tamadun kita. Sebenarnya sudah wujud, ditemui oleh Prof. Syahri Muhammad Zain dalam tinggalan manuskrip lama, batu bersurat lama, dalam tulisan lama, dan Profesor Syahri Muhammad Zain baru sahaja menghebahkannya di peringkat antarabangsa. So berita itu masih sangat baru dan belum diterbitkan di mana-mana. So kita kekal dengan apa yang sudah diketahui ramai. Mungkin dalam 10 atau 20 tahun akan datang akan ada pensyarah yang akan mengajar dan memasukkan unsur yang ditemui oleh Prof. Syahri. Dalam tamadun Hindu, mereka terkenal dengan buku astronomi yang mana buku astronomi ini digunakan oleh Al-Khwarizmi untuk menghasilkan nombor. Tamadun Cina pula masyarakat Cina ini terkenal dengan kepandaiannya berniaga sehingga hari ini. Sebab tu kita jangan kata Cina itu menipu dan sebagainya. Jika kita tidak tahu asal usul kelebihan yang Tuhan beri kepada mereka, memang saya dahulunya pun terpedaya juga dengan pandangan kita kepada bangsa. Tetapi bila saya mendalami ketamadunan Cina, bangsanya, bagaimana kehebatan mereka dalam ilmu perniagaan itu sudah dikurniakan sejak
zaman sebelum Nabi Isa lagi. Konfusius lahir 500 tahun sebelum Isa, dan di situ mereka sudah memiliki kepandaian dalam aritmetik dan juga perniagaan. Dalam tamadun Nusantara itu kita sendiri sudah ada satu, sebab kita ada tamadun Melaka dan ada kemegahan kerajaan Aceh, kemegahan kerajaan Patani di Selatan Thai. So bila ada kemegahan kesultanan bererti timbulnya tamadun. Bila ada tamadun bererti mesti ada ilmu di situ. Dan diketahui bahawa kurun ke-15 sudah ada Universiti Baitur Rahman di Aceh yang dibakar oleh Belanda, dan Belanda membina Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman itu masih ada sehingga hari ini, dan itu adalah tempat asal Universiti Baitur Rahman, tempat semua orang Nusantara mendalami ilmu. Di Singapura juga dia sudah ada ketamadunan di Singapura. Singapura merupakan tempat, salah satu tempat mendalami ilmu. Dan pengaruh tersebut sampai ke Eropah, di mana Eropah mewarisi pelbagai budaya dan tamadun sebelumnya dalam pelbagai bidang matematik, dan asalnya Eropah menghantar Fibonacci belajar daripada Al-Khwarizmi dan rakan-rakan Al-Khwarizmi, dan Fibonacci ini daripada Pisa, Italia, dan dia membawa balik ilmu itu ke barat, dan berkembanglah ilmu matematik di barat, dan asas matematik membawa kepada perkembangan ilmu sains dan teknologi yang lain. Okey. Dunia keseluruhannya mewarisi sejarah silam secara silih berganti. Sesuatu tamadun tidak kekal, jatuh tamadun ini, naik tamadun lain. Seperti mana berlaku pada hari ini. Kalau kita belajar sejarah kita, ada tamadun Melaka. Sebelum itu naiknya tamadun Kerajaan Agung Patani. Lepas tu Melaka, ada Terengganu, Terengganu juga salah satu kerajaan yang hebat, ya. Dan kerajaan Riau, dan muncul kerajaan Aceh. Sebelum itu dia panggil kerajaan Aceh ni, dia panggil Samudra Aceh, Samudra Pasai. Dan sebelum itu ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Jatuh yang ini, naik yang lain. Seperti mana kita ada pantun. Kita cakap apa? Nama pantun kita cakap apa? Tadi ingat, tiba-tiba tak ingat lah pula. Nanti bila saya ingat saya akan sebut. Yang menceritakan berkenaan dengan jatuhnya kerajaan Melaka, maka naik papan di Jawa kami dirikan. Macam mana atas dia? Alamak, dah tak ingat dah. Nanti saya bagi tahu, bila kita ada kesempatan saya bagi tahu maksud di mana di sebalik pantun itu menggunakan teknik pemikiran mantik. Betul, saya dah jumpa. Apa dia? Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Okey, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Itu adalah pada zaman kerajaan Melaka diserang oleh Portugis, Belanda dan sebagainya. Papan di Jawa kami dirikan. Kota Melaka adalah sebuah kota yang dilindungi oleh kubu kota yang dibina daripada batu. Manakala papan di Jawa kami dirikan itu adalah kerajaan Demak yang didiri daripada kayu. Sehingga hari ini kalau kita pergi ke Demak, kerajaannya masjidnya didiri daripada kayu. Kalau Melaka memang didiri daripada batu.
di mana Formosa adalah serpihan masjid di Kota Melaka dahulu. Boleh ikut ya. Dan kalau anda pergi ke, sebab tu Melaka dipanggil Kota Melaka. Kita tak boleh panggil dia kota kalau dia hanya perkampungan biasa ya. Dan kalau pergi ke Melaka, kita masih lagi boleh jumpa beberapa tinggalan kubu yang berbentuk kota itu, batu itu ya. Dan ayat seterusnya, kalau sungguh bagai dikata badan dan nyawa kami serahkan. Itu bukan untuk orang yang bercinta sebenarnya. Itu adalah konsep jihad yang sangat besar. Kota Melaka adalah tempat penyebaran agama Islam. Jatuh Kota Melaka, maka naiklah Kerajaan Demak yang didirikan oleh kerajaan, oleh ulama Indonesia yang digelar sebagai Wadi Songo, Wadi Sembilan. Dan melambangkan Islam tetap akan didirikan walaupun satu sudah jatuh, kita akan bangunkan di tempat yang lain. Dan umat Islam biasanya dia akan bersungguh-sungguh dan menyerahkan segala jiwa dan raganya untuk sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Perjuangan Islam itu adalah sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Seperti mana anda perjuangkan diri anda menerusi ilmu. So adalah sesuatu yang sangat bernilai. Menarik saya nak sentuh di sini India. Tamadun India digelar sebagai satu tamadun. Tapi sebelum saya menjejak kaki di India, gambaran dalam masyarakat hari ini, bukan saya sahaja, antarabangsa ya, kita melihat India sedemikian negara yang sangat mundur ya. Dan pada tahun 2017 kaki saya berjaya melangkah ke sana dan saya pergi ke Kashmir, saya pergi ke Jaipur, saya pergi ke Taj Mahal, dan hujung tahun lepas saya dijemput lagi dan mulai 2017 saya mulai mengkaji berkenaan dengan tamadun India. Rupanya India ini sebelum Disember 2016 saya di Uzbekistan. Daripada Uzbekistan, salah seorang anak putranya membina kerajaan di India yang kita tahu Mughal, iaitu yang membina Taj Mahal dan sebagainya, itu adalah daripada Uzbekistan ya. Dan mereka membawa bersamanya ilmu berkenaan dengan matematik dan sains dan teknologi. Dan bila saya pergi 2017, tahun lepas bersama dengan family saya, pengkajian adalah lebih mendalam. Kalau bersama dengan ahli akademik ni kadang-kadang sorry lah, pergi hanya untuk seminar and then bergembira sahaja. So bila saya pergi kali kedua, saya melihat beberapa tinggalan lama yang menggunakan teknik sains dan teknologi yang sangat bagus. Salah satunya adalah pengaliran air sungai di sana pada zaman dahulu sangat hebat, di mana pencemaran sungai tidak berlaku dan air itu dapat dialirkan kepada istana-istana, tempat belajar dan kepada masyarakat. Hari ini kita tidak dapat lagi melihat kehebatan tersebut. Dan bila saya di sana, saya juga attach dengan beberapa profesor di sana. Saya memang melihat kehebatan pemikiran mereka, dan beberapa profesor itu tidak lagi bekerja di India. Mereka dipanggil ke Amerika. Yang dua orang yang saya jumpa itu, mereka dipanggil ke Amerika untuk berkhidmat di sana. Kita boleh lihat ya, kalau tidak hebat takkan bangsa kerajaan yang besar tidak mengambil mereka ya. Dan dekat dengan India ini adalah Afghanistan. Afghanistan dahulunya adalah satu tamadun yang sangat besar. Dia ada kota yang sangat besar. Saya pergi ke Uzbekistan berjumpa dengan satu kota yang besar. Afghanistan memiliki kota yang lebih besar. Dan tokoh matematik Al-Biruni belajar di Afghanistan. Al-Biruni daripada Uzbekistan, dia belajar di Afghanistan dan dia juga datang belajar di India. So betapa hebatnya kerajaan India. Kerana itu bila British ingin menakluki Nusantara, dia mesti hapuskan bangsa yang hebat di timur.
salah satunya adalah di India. Sebab itu dia kalahkan India dahulu, baru dia boleh kalahkan semua yang di bawah India termasuk negara. Boleh ikut ya? Kita belajar sejarah kan? British ada kerajaan syarikatnya di Goa di India. Daripada situ dia datang ke Tanah Melayu. Dahulunya kita hanya belajar secara surface sedemikian, tapi apabila saya mempelajari sejarah matematik, saya dapat hikmah rahsia yang lebih mendalam kenapa Barat akan menetap di India dahulu sebelum dia pergi ke Timur. Ya. Okey, boleh ikut ke? Dan tiada tamadun yang terpencil atau bebas daripada pengaruh tamadun sebelumnya. Ini dalam buku Dr. Ma'rufah, tetapi bila saya baca peradaban Asia, dan saya juga ada anak yang sangat boleh saya kata gila kot dengan tamadun Cina, banyak membaca berkenaan dengan ketamadunan Cina, ilmu Cina dan sebagainya. Bila saya membaca dalam tamadun Asia, saya melihat pemikiran tokoh-tokoh daripada Cina adalah agak berbeza daripada tokoh-tokoh dalam ketamadunan yang lain. Dan didapati Cina ini dia mempunyai ketamadunan yang agak berasingan. Sebab itu bila sesuatu ilmu itu ditemui dalam tamadun Islam, daripada tamadun Islam, ilmu itu berkembang ke barat, dibawa oleh Fibonacci. Sebenarnya ilmu yang sama juga telah berlaku di China. Sebagai contoh, segitiga Pascal. Pascal muncul kurun ke-18, 19, tapi segitiga itu ditemui pada kurun ke-13 dalam tamadun Islam. Pada kurun ke-10 sudah ditemui. 11, 12, 10 macam itulah telah ditemui dalam tamadun Cina. So Cina dia bangun secara berasingan. Cuma apabila berlaku perdagangan, perubahan barang dagang, apabila keperluan masyarakat, di situ berlaku hubungan antara Cina dengan tamadun-tamadun lain, orang Mesir, orang Yunani, orang Arab dan sebagainya. Boleh ikut ke? Boleh ikut atau tidak? Boleh. Boleh tak? So, saya rasa saya perlu berhenti di sini sebab sudah pukul 2, atau nak saya sambung sikit lagi? Sikit je lagi. Sikit lagi, notanya sikit tapi bendanya banyak. Ini saja. Bolehkah saya teruskan? Isnin ini, Selasa ni kita masuk cabang matematik. You ada kelas ke? Boleh Doktor, boleh. Kita teruskan. Tadi kita dah bercakap berkenaan dengan falsafah, benda yang tinggi, falsafah, fizik, alam yang ada pada alam nyata yang ada di sekitar kita termasuk diri kita. Metafizik, benda yang raib yang kita tak dapat jangkau dengan panca indera kita. Dan matematik, peranan matematik, ada 4 cabang matematik. Dan sekarang dengan adanya itu muncullah tamadun, tetapi tamadun tidak boleh muncul jika tiada manusia. So kita lihat apa yang dikatakan dengan manusia. Manusia adalah spesies haiwan, kita adalah haiwan. Namun yang membezakan kita dengan haiwan yang lain ataupun binatang yang lain adalah dikurniakan akal yang boleh berfikir. Dan ilmu berkenaan dengan manusia dikurniakan akal yang boleh berfikir ini bermula sebelum Rasulullah datang lagi sebenarnya. Dalam tamadun Yunani ini adalah lebih awal daripada Nabi Isa ya. Sudah berlaku pemikiran yang sedemikian oleh Thales. Thales adalah tokoh Yunani yang menyatakan bahawa kehidupan bermula dengan asas kehidupan adalah air, dan dalam Quran juga menyebut asas kehidupan. Quran itu datang kemudian ya. Diakui juga dalam tamadun India, Cina dan Mesir Purba dan sebagainya, mengakui bahawa
kita manusia berbeza dengan binatang yang lain dalam spesies haiwan adalah kerana kita dikurniakan akal. Maka wajib kita berfikir. Dan manusia itu adalah sifatnya berfikir, bertutur, mengira dan menganalisis. So kita tidak boleh biarkan diri kita menerima sahaja apa yang berlaku pada hari ini. Kita harus berfikir, bertutur, mengira dan menganalisis. Seperti mana hari ini berlaku COVID-19. So bermula daripada Disember 2019. Sebab tu dia COVID-19. Dia bermula daripada 2019. Berkembang secara dihebahkan secara meluas di negara kita bermula daripada 2000 September. Awal September pun masih senyap-senyap ya. Kami masih buat seminar antarabangsa. Awal September tu saya dengan rakan saya daripada Bangladesh pergi ke seminar di India Disember 2019 dan September kami masih boleh berjumpa di sini. Walhal kami sudah tahu keadaan sudah tidak berapa pulih ya. Sudah tidak berapa selamat. Dan kita bertutur mengenainya, kita membuat pengiraan dan kita juga menganalisis bilakah dia akan berhenti, kenapakah berlaku sedemikian sebelum ini, sebab dia berlaku 100 tahun sekali ya. Sebelum ini bagaimana tokoh terdahulu menanganinya. 100 tahun yang lalu berlaku di Perancis. 100 tahun sebelum itu berlaku di zaman Ibn Sina. Sebab Ibn Sina adalah antara orang yang pertama memberitahu teknik untuk menghindarkan diri kita daripada virus ini adalah dengan cara menyucikan diri, duduk di rumah dan sebagainya. Dan itu kita mendapat maklumat itu adalah menerusi menganalisis. So dan sebagai seorang Muslim kita juga perlu menganalisis diri kita supaya kita hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Penyataan itu hanya boleh berlaku apabila kita membuat pengiraan dan menganalisis. Dan manusia memerlukan pengiraan sejak untuk subjek ini kita fokuskan kepada pengiraan ya. Manusia memerlukan pengiraan sejak manusia pertama iaitu Nabi Adam wujud di muka bumi ini. Apabila Nabi Adam diperintahkan meninggalkan muka bumi, dalam surah Al-Baqarah, saya rasa sebab anak saya 6 tahun tu dia mengaji dengan tafsir sekali, so selalu dia menyebut berkenaan dengan syaitan menggoda Adam. Adam dikeluarkan daripada syurga dan Adam berada di muka bumi dan berlaku pertemuan di Jeddah, pertemuan di Bait Jabal Rahmah dan sebagainya. Itu dalam surah awal ya, dalam Al-Quran. Dan Adam diajar membuat pengiraan. Salah satu yang diajar kepada Adam adalah menjahit. Apabila di syurga Adam dan Hawa diberi pakaian yang indah, dan apabila melanggar perintah Allah Ta'ala dilucutkan segala pakaian tersebut dan turun ke muka bumi tanpa pakaian. Maka Tuhan bersimpati dengan hamba-Nya ini. Tuhan sifatnya sangat penyayang, sangat, sehingga dalam hadis qudsi ditulis bahawa Tuhan ucap kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kasih sayangku mengatasi kemurkaan. Tetapi kita berhati-hati ya, jangan sampai kita lakukan sesuatu yang Tuhan murka. Bila kita buat dosa, kita digalakkan bertaubat. So bila Adam melakukan sesuatu yang salah, maka saya tidak berani menyebut dosa ya, sebab Adam adalah Nabi ya. Dia melakukan sesuatu yang salah, maka Tuhan murka padanya. Tuhan suruh dia turun ke muka bumi. Dan tapi Tuhan sangat menyayangi, tidak sampai hati melihat Adam dalam keadaan yang terhina tanpa pakaian. Maka dihantar malaikat Jibril untuk mendampingi Adam. Dia ajar bercucuk tanam. Untuk bercucuk tanam kena tahu jarak di antara pohon-pohon yang hendak
tanam supaya pokok itu tumbuh dengan baik. Konsep matematik ya. Dia ajar menjahit, ambillah daun-daun, jahitlah untuk menutupi airmu ya. Dan diajar memburu. Itu adalah perkara yang pertama, antara yang pertama diajar kepada Adam ya. So konsep matematik itu sudah ada di situ. Kalau seseorang itu memburu, seseorang ada yang biasa bermain memanah. Kalau zaman dahulu dia memburu, dia menggunakan, dia lontar sesuatu, lembing dan sebagainya ya. Kalau kita belajar memanah, kita harus tahu jarak-jaraknya. Untuk kalau jarak yang sedemikian, berapa kekuatan tenaga kita untuk menarik anak panah itu untuk kita lepaskan ya. Kalau jarak dekat berapa, kalau nak naik ikut atas berapa. Semua itu menggunakan konsep matematik dan diajar kepada Adam di peringkat awal lagi ya. Dan matematik menjadi ilmu asas atau ilmu perantaraan untuk pelbagai tujuan ilmu dan kehidupan harian. Daripada pengalaman Adam sendiri, maka matematik itu sangat penting untuk kehidupan kita. Dan sehingga kepada susunan kata dan kalimah mempunyai kaitan dengan fikiran penuturnya. Orang yang sepatutnya, orang yang menguasai ilmu matematik, dia mempunyai gaya bahasa yang berbeza sebab dia menguasai ilmu mantik. Dia tidak boleh ucap sedemikian. Bila ucap sedemikian, kita ada if, then. Bila ucap sedemikian, then apa maksudnya? Boleh ikut Tapi kebanyakan dalam masyarakat kita, matematik dalam kelas, 2 kelas sudah tiada kaitan. Dan ini berlaku di peringkat zaman saya belajar, rakan-rakan saya di peringkat lecturer, guru dan anda semua dah. Sehingga satu sekolah menjemput kami untuk membuat kembali mengajar matematik sini supaya terpraktis dalam kehidupan. Ini salah satu usaha yang sangat bagus tetapi sangat sukar. Dan maksud susunan kata dan kalimah mempunyai kaitan dengan fikiran penuturnya adalah asas matematik itu mantik, kaedah berfikir yang orang yang berfikir dengan sangat bagus. Mantik ni insan yang berfikir dengan sangat bagus dan insan ini mesti mempunyai akal yang waras dan ketajaman. Nanti kita akan masuk kuliah yang selepasnya berkenaan dengan hal yang sedemikian. So, apabila insan ini mempunyai sifat yang sedemikian, waras, ketajaman akal, dan dia ada ilmu mantik yang tinggi, maka dia akan berhati-hati dalam menuturkan kata-katanya dan kata-katanya akan, bila kita mendengar dia bercakap, memang kita akan jadi macam sangat menyentuh ke dalam dada kita. Retorik ini biasanya kita guna dalam sastra ya. Retorik yang digunakan dalam ungkapan kata mempunyai nilai mantik yang menggambarkan pemikiran rasional penuturnya. So Adam dipercayai boleh bertutur dalam 88 bahasa saya rasa. Kerana anaknya adalah berbagai, anaknya sangat ramai dan bercakap dalam berbagai bahasa. Dan daripada 88 bahasa ini, ada yang bahasa yang sudah pupus, tidak digunakan lagi hari ini. Seperti mana bahasa dalam tamadun kita dahulu adalah bahasa Palava, sudah tidak digunakan lagi. Ya. Dan adalah beberapa bahasa yang lain. Dan untuk Adam bertutur, dia akan bertutur dengan ungkapan yang sangat indah yang memiliki retorik, iaitu ungkapan bahasa yang dia ada makna dan sama ada dia nak memberi ancaman atau berita gembira kepada anaknya, benda tu memberi kesan yang sangat dalam. Kalau ancaman, anaknya menerima tetapi tanpa berkecil hati dengan
orang yang mengucapkannya. Kalau berita gembira memang kita terima dan kita terima dengan hati yang gembira. Biasa orang kalau ucapan yang gembira semua orang suka kan. Tapi kalau ucapan ancaman ataupun marah, biasanya kita akan marah balik ke orang yang memberi peringatan kepada kita. Itu berlaku kerana silap pilih susunan ungkapan kita. Dan manusia adalah insan yang memerhatikan alam semesta dan berhujah dengan mantik. Lihat mantik itu asas matematik ya, tentang kewujudan pencipta. Itu adalah peranan kita yang sebenar yang akhirnya mencetus penemuan nombor-nombor dalam matematik, rumus dan sebagainya. Okey, boleh faham, boleh ikut. Nanti nota ini saya akan masuk dalam paragraf. Sebenarnya dalam laptop saya tak ada nota ini, saya terpaksa cari dalam hadis saya yang lain ya.